So hari ni kita memandu Hyundai Ioniq 5 Lite ini yang versi bateri 50 kW, yang lagi satu besar bateri 70 kW. Jadi tadi kita baru charge dekat Gentari punya charging port dekat Sunway Extreme Park. Kat situ dia orang charge tadi laju lah, 175 kW, dan kereta ni memang boleh ambil maksimum lah sebab dia 800 volt punya architecture. So dia tend to boleh ambil lebih laju, dan tadi saya ingat daripada 60% sampai ke 90%, 10 minit tak sampai lah. So memang kat situ memang laju betul lah. So hari ni kita nak pergi berjalan ni, pemanduan kita hari ni tak jauh sangat. Kita nak pergi ke Bangi dan kita akan balik lah. Tapi dalam perjalanan pendek ni saya akan try cuba sebanyak mana fungsi kereta ni yang saya boleh. Pertama sekali kita punya driving impression, kereta ni electric car, dan dia punya pencotan dia tu memang solid lah kan. Boleh nampak macam mana saya kejar, and it's a very solid performer lah. Of course sebagai kereta elektrik ianya senyap lah. Saya rasa you boleh detect lah dalam kereta ni sekarang ni agak senyap lah. Dia punya audio dia, bunyi bising dia rendah sangat-sangat. Dan juga electric car ni dia punya ride quality dia tend to be quite premium. Dan antara sebab kenapa ride quality dia rasa agak premium lah kerana dia berat daripada kereta biasa dalam kelas yang sama. So selalunya kalau kereta biasa dalam kelas segmen C, kereta ni segmen C tapi dia punya wheelbase dah macam kereta segmen D. Satu lagi kelebihan kereta elektrik lah, sebab dia boleh tak ada kekangan tentang packaging untuk motor dan sebagainya. So kereta ni dia punya berat dia kan typically kereta biasa yang lain dalam kelas dia mungkin 1400 kilo. Yang ni lebih, dia selalunya akan lebih. Sama ada lebih 150, 200 kilo sampai 300 kilo pun ada, depending on which model. So extra mass yang dia carry tu sebenarnya macam membantu sikit lah. Sebab bila ada extra mass, dia suspension setting semua pun akan slightly berbeza lah. Dan sekarang ni kalau kita naik ni, jalan ni Kesas highway ni okey. Dan dia punya, bila kita run over undulation ke, dia rasa very well control walaupun banyak berat dia dan permukaan yang tak rata, yang kecil-kecil dia hilang je kat bawah macam kereta besar. Sebab dia punya ekstra berat tu lah. Dan of course dari segi dia punya pemanduan tu biasalah, kereta ni electric power steering, dan because dia ada typically ada adaptive cruise control dengan lane tracing, initial turn in itu agak slow sikit pasal bila dia ada auto corrective steering macam ni dia ada lane tracing, dia tak nak kereta tu bergerak terlalu mengejut so dia tendensi untuk dia orang tuning steering tu ialah untuk dia lambat sikit lah masa dia initial turn in. So kita nak menghala ke Seremban ni, saya pakai adaptive cruise control dan juga lane tracing. So kita akan biar dia ikut lah. Sekarang ni 116 km saya set. So kita kat sini 110 kan. Orang kata kereta elektrik tak ada feel, betul ke? Okey, ni aku punya take lah kau tak setuju tak apa. Pada aku lah, feel ni sebenarnya ialah macam mana cara sebuah kenderaan atau kereta atau motosikal tu
bertindak balas ataupun respon kepada kita punya input sebagai driver ataupun rider. Jadi sekarang ni kita dah biasa dengan respons yang kita dapat daripada kereta ICE. Jadi apakah respons yang kita harapkan daripada kereta ICE yang kita pandukan? Yang pertama sekali, respons yang kita nak ialah berapa cepat dia pecut ataupun brake mengikut kita punya input. Yang kedua, macam mana tepat steering dia untuk bertindak balas bila kita tolak steering masuk ke corner dan untuk keluar balik corner, dan ataupun apa-apa keadaan yang kita nak mengelak ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, untuk kereta IC ini, antara benda yang penting ialah bunyi enjin. Jadi bunyi enjin ni penting memang, kerana kalau biasalah kereta elektrik, kereta IC ini, sebab bunyi enjin tu memang sesuatu yang mendominasi situasi apabila dalam keadaan kita memandu dengan bertenaga. Jadi untuk kereta elektrik, yang kedua benda lain tu, respons untuk pecutan dan membrake, dan juga respons steering tetap ada. Yang tak ada sekarang ni hanyalah respons daripada segi bunyi. Jadi pada aku, kalau kau kata bunyi tu tak ada, membuat kereta tak feel, dan aku tak ada apa-apa nak cakap lah. Memang itu kau punya cara lah, tak ada masalah. Dari segi throttle response, kau tengok Ioniq 5 ni, apa yang kurangnya throttle response dia? Aku rasa tak ada apa-apa yang kurang dari segi throttle response dia. Dan ini ialah Hyundai Ioniq 5 Lite yang lebih berkuasa lagi macam-macam lah. Kereta ni respon dia macam kereta 2.5. So pada aku dah okey dah. Dari segi dia punya braking pun, kereta ni tak ada isu. Dari segi dia punya steering input, yes, setengah orang akan kata dia akan rasa macam slow sikit dia punya initial turn in. Tapi ini memang benar untuk kebanyakan kereta yang ada lane tracing. Sebab disebabkan oleh lane tracing tu, dia orang tak nak kereta tu macam terlalu bergejut-gejut bila dia steering input dia kan, bila nak tracking the lane tu. So that's why memang tuning untuk steering tu ada sikit slow in the initial turn in. Tetapi sebenarnya the steering is accurate and it's okay. Masa high speed macam ni kita tak rasa sangat lah. Jalan-jalan macam ni kita tak rasa sangat sebenarnya. Cuma dekat jalan-jalan mungkin low speed corner mungkin rasa sikit. Tapi itu pun sepanjang yang aku memandu kereta elektrik taklah berasa sangat. Sebab memang tak berasa sangat. Dan dari segi chassis response, kereta elektrik ni banyak dia orang bateri kat bawah So dia punya center of gravity rendah. Jadi bila center of gravity tu rendah, dia orang punya corner dia, bila dia corner tu dia flat, dia tak corner, dia tak menyending sana ke sini. So itu menyebabkan kereta ni rasa lebih sedap sebenarnya dalam corner. Aku tak tahu lah benda-benda lain apa yang menyebabkan kau rasa mungkin kereta elektrik tak feel. Okay, sekarang kita dah atas Lebuh Raya. Kita nak pergi ke Bangi ni, so ada sikit lah chance untuk kita test dia punya adaptive cruise control. Kalau aku duduk kat lorong laju ni mungkin tak dapat merasa sikit, dia ikut kereta perlahan, so akan turun ke lorong yang lebih perlahan nak bagi dia boleh kejar dan ikut kereta yang lebih perlahan. Dan kita tengok ni sekarang ni on lane tracking sebab kereta memang boleh tracing. Aku pegang sikit lah, kita dia marah, tapi nampak jalan depan tu corner, kereta memang boleh track. Kita nampak steering bergerak So the lane tracking on this car is okay. So far jalan atas highway ni selalunya ada cruise control ni memang tak ada isu, dan memang akan membuatkan kita tak penat lah. So lagi satu, kereta Ioniq 5 ni punya kelebihan dia ialah dia punya ruang kabin dia sangat-sangat besar lah. Kan aku tunjuk sikit seat belakang macam mana kelapangan dia, dan dia punya rupa depan dia pun, dashboard dia simple, one piece, plastik warna putih ni. Semua akan suka, semua orang tak akan suka warna putih ni. Kat sebelah sini ada macam fabric punya finish yang aku suka lah, aku suka. Dia punya pintu ni plastik keras, kat sini ada soft touch, dan skrin ni memang HD dan besar. Dan kalau kau tengok home function ini, dia boleh tunjuk macam-macam features ada kat situ. Dan quite a simple menu, agak mudah untuk digunakan. Dia ada dua je. Yang ni dia tunjukkan battery charging, range So kat bawah ni dia tunjukkan apa kita punya audio sekarang. Ini saya punya YouTube saya lah, saya tengah pasangkan YouTube melalui Bluetooth, so dia tunjukkan maklumat kat situ lah. Kat sini juga ada satu barisan kawalan untuk aircon dan untuk audio dan media, ada sikit-sikit. Dan ini ialah untuk kamera belakang, untuk kamera surround camera. So boleh tengok dia ada beberapa skin mode kat situ, salah saya. So the dashboard is very clean. This car memang dashboard dia sangat clean, tak banyak bersepah. Cak steering ni ada beberapa kawalan. Yang ni untuk hiburan, sebelah sini untuk adaptive cruise control, dan yang ini pula dia punya drive mode. So sekarang ni dia buat sport, dia warna merah. Kalau kita buat eco, dia macam ni. Normal, dia berbeza sikit lah kan. Lengkung-lengkung untuk berbeza. Ni untuk sport.
Kalau kita biarkan dalam spot sekejap, nak tengok dia punya respon. Selalunya bila dia bawa dekat spot, dia pecut tu lebih bertenaga lah untuk ikut kita depan. Ini semua maklumat yang ditunjukkan lah. Ini ditunjukkan maklumat blind spot ni. Sebenarnya juga menyala, situ pun ada. So ada nampak pelbagai maklumat lah. So dia bagi tahu top berapa dari segi percentage lah. Bateri 82%, tadi 90 masa di sana. Kita bawa biasa ada, bertekan sikit ada. So we've lost 8% of battery, dan masih lagi ada 226, dan kadar penggunaan kita 20.3 kilowatt untuk setiap 100 kilometer. So which is not bad at all. So right now using about 2 kilowatts untuk setiap 10 km, it's about 5 tapi ni campur dengan bawa laju sikit lah. Sekarang ni kita tengah bawa lelek, mungkin dia akan turunkan lah. But kereta elektrik ni biasa lah, 6 tu saya rasa is fairly accurate lah kalau kita nak kira on average berapa kilometer dapat untuk setiap kilowatt. Saya dapati dia punya driving position ni I guess okay, tapi untuk saya disebabkan pedal ni dekat dengan kita jadi saya nak duduk ke belakang sikit. Bila saya duduk ke belakang sikit, steering ni dah jauh dan saya tak boleh reach lagi dah. Padahal kalau saya ke depan lagi boleh, tapi nanti kan lutut saya dah berlipat. So saya rasa dia punya pedal box ni dekat sangat lah dengan kita. Maybe they should just push it back a little bit further, baru nak bagikan rasa lega sikit. Ini saja saya tengok, yang nampak dia boleh ikut, dan kemudian dia perlahankan sendiri kereta lah. Dia saja bagi saya ready dah, kaki dekat brake pedal, tengok, dan dia boleh. Jadi untuk perjalanan balik ni, saya nak pecut sikit. Bukan pasal apa, pasal tadi kita tak sempat nak tengok charging. So aku nak kena try habiskan bateri sikit, nak tengok macam mana kadar charging dia dekat tempat Petronas punya fast charger tadi, 350 kilowatt tu. So ni dah tekan maksimum dah. Dia memang senyap-senyap. Aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau hang rasa ini bukan satu nikmat yang besar dan belia kereta yang bising, aku tak tahu nak cakap macam mana. Ini memang one kenikmatan paling besar sekalian. Nikmat paling besar buat kereta elektrik ni lah, dia senyap. Rasa macam kereta mahal. Kelebihan torque pada kereta elektrik ni kan, juga satu benda yang satu kenikmatan besar sebab apa? Senang kita nak pecut, kita nampak aja lubang kat trafik, kita tekan dia pi lah. So memang tak ada rasa kita seriau dan risau. Tengok ni kan, tengok ni semua jalan elok kan, tekan dia pi lah. So this is bukan, ini kereta biasa, bukannya kereta yang power macam Tesla ke apakah. This one dia punya performance dia macam mungkin kereta 2.5 liter, you know. So sedap lah, sedap. Tapi cuma yang bestnya lagi lah, torque tu sentiasa ada. Dia tak payah nak kena rev up engine, tukar gear, tunggu gear shift lah, apa benda tak ada. Tekan je dia pergi. Jadi kita tengok dia punya aturan papan pemuka ni memang cukup simple dan elegan lah pada saya. Dekat bawah ni, armrest ni ada sempat ruang sikit untuk letak beberapa barang yang agak besar juga, boleh masuk lah 2-3 telefon ke, wallet kita kadang benda-benda macam tu. Dan di sini ada cup holder. Cuma saya rasa antara benda yang kereta moden patut ada ialah satu tempat yang khas untuk letak telefon lah. Sama ada untuk kita gunakan telefon kita sebagai kita punya GPS, ataupun kena wajib lah Android Auto wireless dengan Apple CarPlay wireless, so that kita boleh connect balik dengan kita punya screen dan gunakan semua fungsi telefon kita di dalam kereta. Tapi tak apa, tak ada yang ni. Kita ada 2 cup holder situ. Sana ada cup holder, bottle holder untuk botol besar boleh masuk. Dan tadi saya ada cakap tentang dia punya footwell ni. Saya kata footwell dia dekat sangat. Mungkin footwell tu tak dekat, tapi lantai dia tinggi. Itu menyebabkan saya kena duduk bersandar ke belakang sikit. Jadi kalau kita tengok kereta-kereta compact, contoh macam yang dihasilkan oleh Pro 2, mereka ni memang pakar buat kereta kecil. Terbesar kalau kita perasan dalam kereta-kereta Pro 2, walaupun wheelbase dia pendek, kita tak rasa sempit sebab seat dia jauh dari lantai. Terbesar kereta terlalu tinggi sikit. So bila dia tinggi sikit, seat jauh dari lantai, kita akan berasa lebih lega lah. Jadi untuk saya selesaikan masalah steering reach ni,
Itulah cerita dia. Saya angkat steering tu, saya angkat seat saya dan duduk macam ni. Tapi ini sekarang saya duduk terlalu tinggi lah dalam kereta dan saya tak berkenan. So kalau saya nak sedap, saya kena duduk kat bawah. Tetapi saya kena kompromi steering tu saya ngam-ngam, tengok ni, tangan sampai lurus baru boleh capai. Tapi kalau untuk driving school punya position, saya kena angkat penat bagi tinggi, di mana seat tu akan bergerak ke depan sikit. Dan inilah dia kedudukan yang elok. Tapi tengok, lutut saya ada sikit lagi nak peretuh benda ni. So kat situlah kalau ada Hyundai nak improve ni, nampak ni, kalau accident ni belata betul-betul kena latam dalam ni. Tak pengam sangat lah kan. Dia tak berapa, kat situlah dia ada benda-benda kecil-kecil tu yang mungkin nak kena tolak sikit ke, curve sikit kan, I don't know what lah. Yang ni benda-benda yang dia boleh improve lah. Okay, jadi kita tengok kat seat belakang ni Ni saya dah duduk ni, kursi saya tadi. Sekarang saya duduk balik di sini dan you boleh nampak lah, memang ruang kaki di belakang ni banyak ada 1.5 penumbuk dan memang cukup santai lah. Ini kursi ni belakang ni saya letakkan untuk sandar maksimum dan memang cukup santai. Dan di belakang ni juga kita dapati dia punya reka bentuk sama lah. Di sini ada soft touch plastik, di sini plastik keras, dan dia punya kemasan dia biasa. Dia bukan ada canggih sangat apa, tapi dia diberikan satu corong aircon kat tepi ni untuk menyejukkan penumpang belakang. Dan kat belakang juga simple, design dia sebenarnya simple, tak ada begitu-begitu benda-benda canggih-canggih pelik-pelik. Dan ini ialah dia punya dua lagi USB punya power outlet. Fabric, kemasan fabric ni juga kemasan yang saya suka, kemasan fabric sebenarnya. Jadi saya sukalah seat yang kemasan fabric ni. Tapi kalau ada keluarga mungkin bermasalah cepat potong ke apa ke. Tapi ini satu kemasan yang saya suka, dan untuk keluarga kena pandai jaga lah kot kan. Dan kita tengok juga di sini ada tempat letak tangan, tinggi sikit lah tempat letak tangan ni banding dengan yang kanan. So dekat situ mungkin lah saya berasa agak dia boleh turunkan lagi cantik lah. Tapi saya nampak kat bawah ni sebab ada ni so mungkin dia boleh combine dia punya hinge dia sekali. Tak tahulah macam mana, tapi macam ni sebab dia ada separate hinge kat sini, dia tinggi sikit lah. I think they could improve this and bring the hinge down here so that the resting area height dia sama lebih kurang dengan sebelah kanan ni. So itu salah satu dia punya ciri yang saya rasa boleh diperbaiki lah. Selain pada tu, yang ini sekarang ni ialah Hyundai Ioniq 5 Lite. Jadi siang ni tak boleh bergerak kalau yang high end punya dia boleh bergerak ini ke depan So itu lebih banyak ciri lah. Dan juga yang high end tu dekat bawah ni dia ada 240 volt punya power outlet So yang ni tak ada. Salah satu benda yang mungkin kita akan perasan bila kita duduk dalam kereta elektrik ni, lantai dia tu ada agak sikit tinggi lah. Yang ni walaupun ruang kaki ni panjang macam tu, tapi lantai tu ada sikit tinggi. Dan itu juga antara sebab kenapa untuk kereta-kereta elektrik ni diorang perlu cari wheelbase yang semaksimum untuk membolehkan ada ruang kaki untuk kita rasa berlunjur sikit. Sebab apa? Kalau kata kita tak boleh berlunjur dan meninggi macam ni, dan bawah paha kita tidak disokong, kita akan rasa cepat penat. Jadi dengan macam ni dia turunkan paha kita dan merasa lebih lega lah, dan kurang cepat penat untuk perjalanan jarak jauh. Okay, hampa tengok ni Sat ni dia punya lantai bawah ni kan. Kalau aku letak kat bawah ni kamera, hampa nampak ni ada apa ni kan? Ada benda kat bawah ni kan? Tu dia punya bateri. Antara lantai atas ni dengan lantai bawah ni, bawah kereta ni, tebal ni sejengkal kan, dekat kan? Itulah bateri. Kat situ lah duduknya bateri dia. Disebabkan lantai kabin tu tinggi sikit untuk depan dan belakang tu, yang menyebabkan kita mungkin rasa kena berlunjuk sikit lah baru boleh lega. Kalau tidak memang akan rasa tak begitu selesa. Tapi itu memang antara trik-trik kereta elektrik lah. Pasal lantai dia tebal dan nanti reka bentuk dia ni akan evolve lagi lah aku rasa. Dan kita akan lihat reka bentuk yang mungkin berbeza sikit lah daripada yang apa yang ada sekarang ni, sebab nak accommodate bateri di bawah lantai. Hyundai Ioniq 5 ni dah menang macam-macam award dah. Car of the Year lah, World Car of the Year, macam-macam dia menang. Di antara sebab kenapa dia menang, sebab memang kereta ni satu reka bentuk yang cukup bagus. Bagus dari pelbagai aspek. Bukan saja bagus daripada rupa dia, gaya dia cantik dan menarik dan banyak benda-benda yang kita akan seronok untuk tengok. Tetapi ia juga mempunyai kelebihan dari segi ruang dalam, di mana dengan menggunakan wheelbase ataupun jarak ganda yang sangat besar ni, dia telah berjaya menghasilkan satu ruang kabin yang sangat lapang dan sangat lega.
Selain daripada tu, kita tengok dia punya dalam penggunaan kabin juga mempunyai pelbagai inovasi lah. Sebagai contohnya, dia bagi pin 240 volt untuk yang versi Max lah. Dan juga ada skrin besar tengah tu yang memang ada bentuk dia baru, sangat-sangat segar. Dan juga sistem kawalan aircon dan audio teratok dan tak terlalu semak. Setengah kereta dia jadi banyak sangat butang. Ini memang cukup elok saja. Dan dia punya kemasan dalam juga, penggunaan fabrik dan penggunaan beberapa idea yang saya rasa cukup menarik lah, dan menjadikan ini satu ikon reka bentuk. Dan antara sebab kenapa dia menang banyak award, sebab dia ikon reka bentuk dari segi rupa luaran dan juga dari segi practicality. Kalau hampa nak cari kereta elektrik kan, dia jatuh kena wajib pergi tengok ni kereta ni. Tahu, dia bermula dekat 200,000 dan akhir dekat 250,000. Yang ni 200,000. Aku tahu ni bukan murah, tetapi kalau memang in the market for this kind of thing, maybe you have the kind of budget, pergi tengok benda ni. Pasal it is worthy of all the title yang dia menang. Cuma setengah orang kata susah nak dapat kereta ni kan. Dia punya production volume dia terlalu rendah. Sebab mungkin Hyundai tak sangka ramai orang berminat nak beli kereta elektrik. Samalah macam banyak all the other OEM yang traditional. Mereka tak sangka minat pembeli untuk kereta elektrik ni dah memuncak. Di Malaysia ni belum lagi lah. Di pasaran-pasaran Eropah dan juga pasaran-pasaran Korea, China dan mungkin Amerika Syarikat tak lama lagi, permintaan ni akan terus meningkat dan menyebabkan kereta-kereta macam ni ada waiting list yang sangat panjang. Bagi skor sikit lah kot nah. Reka bentuk aku memang suka, bagi dia 8 lah. 8.5 tu aku boleh bagi dia 8.5 lah reka bentuk luar. Reka bentuk kabin aku kena bagi dia 7.5 sebab masalah lantai rendah tu, lantai tinggi sikit tu menyebabkan aku terpaksa kompromi aku punya sitting position depan. Untuk orang belakang tak ada isu sangat pasal dia punya leg room dia banyak, jadi kita boleh duduk agak melunjur jugalah. Tapi selain itu dia punya practicality dalam tu cukup bagus, so aku kata dia 7.5 per 10. Dari segi reka bentuk, dari segi practicality pun aku rasa 7.5 per 10. Dia ada boot depan semua kan, cukup lengkap lah segala penggunaannya. Dan juga dari segi pemanduan aku tak ada komplain sangat. Dan kereta ni sistem dia 800 volt, so charging dia cepat. Charging dia cepat daripada kereta yang 400 volt. So itu satu kelebihan. Ramai orang akan pilih kereta 800 volt ni kerana charging dia cepat. Dan selain daripada tu, nilai untuk wang anda aku rasa pasal sekarang ni market dia lah untuk early adopters. Untuk early adopters memang harga tu isu, tapi taklah isu yang besar macam untuk orang ramai. Jadi untuk aku still very good value for money sebab kereta ni sangat cantik kan. So sangat cantik, benda at 200,000 you beli, payah yang nak dapat kereta lain yang menarik perhatian macam ni, bagi you practicality, bagi you green credential dan bagi you kereta yang senyap. Kelebihan dia kereta ni sangat-sangat senyap, kereta elektrik semua macam tu. Jadi secara keseluruhan aku kata dia punya value for money dia is 7/10 lah. So overall this car is about 7.25/10. So which I think is okay untuk kereta yang harga 200,000 dan masih lagi pada tahap awal penerimaan kereta sebagai kereta elektrik. Apa pendapat hampa? Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju, tekan pilah butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong aku sikit tekan butang like dan juga tekan butang kongsi kawan-kawan. Dan juga tekan butang subscribe. Tolong aku dapat 100,000 subscriber sebelum hujung tahun ni. Manu Malaysia, Manu Berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Tu dia. So, dalam hujan akan kacau sikit lah, dia nak tak kontrol dia, akan buat gayak-gayak sikit. Tapi dia punya kawalan masih lagi bagus. Dia stabilize the car. Nampak tadi kan. So that's very very nice. Power dia banyak sebenarnya.
biasa ada tinggi tadi kan balik kat situ lah. So, saya biar tu saya tekan, saya tak lepas langsung mula-mula tadi saya tekan, saya lepas lah, saya takut. Lepas tu saya tengok agak lapang, saya nak cuba tekan, dia boleh tangkap. So that's very nice. So, dalam hujan ni kadang-kadang dia punya adaptive cruise control tak nampak kereta depan ni dia dah nampak dah pada jarak lebih kurang dalam 50 meter dia dah nampak. Dia dah nampak so bila dia dah nampak tu kita okey lah, kita dah boleh ikut lah. So ini jarak saya rasa 2 bar ni dalam hujan ni. Kalau rasa gayat tambah kan, bagi jauh sikit dah 4 bar dah, 4 bar, 3 bar, 2 bar 2 bar tu agak gayat juga. So kita pun cuba lagi lah, kita buat 3 bar lah. Bagi saya nak bagi saya selesa lah, bagi dia maintain ataupun kekalkan jarak yang agak jauh sikit supaya kita rasa lebih selesa. Dia pencut balik, kita nampak lagi kita depan, boleh nampak dah mula slow down. So selekong tu dia macam hilang sat kereta depan, dia dah nampak balik, kita perlahankan. So dia tak nampak tu, dia nak pencut ke 90 lah.